Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung hadis yang ke-8, penyakit umat-umat dahulu. Sebahagiannya telah kita hurai bulan lalu. Ini yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umami faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami qala al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghdu wat tahasudu hatta yakunal baghy. Rawahul Hakim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, yang pertamanya terlalu banyak seronok yang telah kita hurai bulan lalu. Yang kedua, terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin. Yang keempatnya, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, saling memarahi. Yang keenam, hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalim. InsyaAllah kita sambung pada pagi ini. Yang pertamanya telah dihurai, terlalu banyak seronok. Ini yang istilah ini disebut hedonisme. Kepercayaan bahawa keseronokan seharusnya menjadi tujuan utama dalam hidup. Contoh beliau rujuk Oxford Dictionary, maksud hedonisme tu. Baik. Yang keduanya, terlalu mewah. Ini di antara yang mengundang malapetaka Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang terlalu mewah. Terlalu mewah kalau dengan harta benda sendiri itu tak ada masalah. Usaha kita, titik peluh kita, cari rezeki, hidup mewah, itu tak ada masalah. Yang mengundang malapetaka apabila pemimpin hidup terlalu mewah dengan harta benda rakyat. Ini dalam ni ada ni. Siapa yang pegang tolong buka muka surat 678. Senang ingat. Surah ke-17 Al-Isra ayat yang ke-16. Muka surat 678. Kalau tak boleh ingat lagi, tak tahulah muka surat ni 678, mudah. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Kita tengok dia punya tafsiran, tuan-tuan dengar sendiri. Nanti kata ustaz ni dia sendiri tafsir apa tu, kan? Ada orang yang tak percaya tu, kan? Kadang-kadang yang datang dengar kuliah ni pun dia nak cari kelemahan ustaz ni, kan? Seolah-olah macam kita tu tak ada kelemahan. Ni yang susah ni. Semua orang ada kelemahan, ada kekurangan, ya. Baik. Sebab tu saya suka rujuk tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kerana kitab tafsir ni ditafsir oleh para ulama Malaysia. Kalau ditafsir oleh Nik Aziz ke Abdul Hadi Awang, tuan-tuan kenal dua-dua orang tu? Saya tak apa kenal, kan? Ni tak boleh. Ni ulama parti pembangkang, kan? Kita ambil sendiri tafsir yang ulama Malaysia sendiri tafsir. Cuba dengar.
Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Kenapa negara Mesir hancur? Kerana pemimpin hidup mewah. Kan? Setiap tahun saya dipahamkan hampir 1 bilion USD, 1 bilion sumbangan Amerika kepada Mesir. Tapi siapa yang kaya raya? Hosni Mubarak didakwa di antara orang yang terkaya di dunia. Kan? Selepas tokoh-tokoh seperti Bill Gates, ada seekor lagi tu nama apa tak? Mexico tu, dia punya telecommunicationnya tu. Dia sekarang top lah, dia nombor 1. Nombor 2 Bill Gates. Hosni Mubarak didakwa ada 70 USD bilion. Ini cerita dia. Kan? Kerana dia mengambil kesempatan, nanti lagi akan datang kita rujuk ayat yang lain. Dengan kuasa yang dimiliki, membina kekayaan untuk diri, untuk anak pinak dia. Ni Tuhan sebut. Sebuah negeri atau negara bakal dibinasakan oleh Allah apabila golongan ini hidup bermewah-mewah. Cuba kita dengar, siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini yang hidup bermewah-mewah? Sebabnya perintah Allah yang menyuruh taat itu ditujukan dalam ayat ini kepada golongan yang senang lenang dan berkehidupan mewah, meliputi ketua-ketua dan orang-orang yang terkemuka, leaders and prominent figures. Mereka orang itu kot dalam bahasa Inggeris. Betul-betul tengok tafsir dia, bukan saya reka. Mereka ni mengambil kesempatan, khususnya pemimpin-pemimpin, ketua-ketua dan orang-orang yang terkemuka, kerana mereka lah yang menjadi ikutan kepada masyarakat dan besar pengaruhnya untuk merebakkan larangan-larangan Allah dalam negerinya yang berakhir dengan kebinasaan. Ayat ini menyatakan sebab tu Allah memerintahkan kepada golongan yang hidup bermewah-mewah ini supaya mentaati perintah Allah. Tetapi dalam ayat ini fafasaqu fiha, mereka derhaka. Mereka tetap juga melanggar batas-batas ketetapan Allah. Inilah yang mengundang kehancuran kepada sesebuah negeri ataupun negara. Apabila pemimpin hidup dalam keadaan mewah dengan mengambil kesempatan mengguna harta benda rakyat. Kita dengar sebuah hadis pula. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini senada dengan ayat Al-Quran ayat yang ke-16 Al-Isra. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Apabila Allah kendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, bagaimana caranya? Bangsa tersebut dipimpin oleh orang-orang yang hidup dalam serba mewah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila pemimpin mengambil kesempatan hidup bermewah-mewah dengan harta milik rakyat, ini adalah satu kezaliman. Kita jangan memahami makna zalim. Oh, zalim ni kita rampas harta orang, kita penjara seseorang tanpa dibicara. Memang saya tidak nafi itu zalim. Makna zalim sebenarnya ialah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Kuasa yang Allah anugerah pada pemimpin ni bukan untuk dijadikan sebagai platform untuk membina kekayaan, tak boleh. Ini amanah. Kita tengok pula, kita rujuk firman Allah dalam surah Muhammad ayat 22-23. Ambil 22 sudah. Tafsir H. Zainuddin Hamidi. Ayat ini pada muka surat 748 dan disambung pada muka surat 749. Surah ke-47, nama surah Muhammad ayat 22. Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah
fa asammahum wa a'ma absarahum, ayat 22 dan 23 lah. Tapi yang kita nak bahas ayat 22 sahaja. Maksud ayat, maka apakah sekiranya kamu berkuasa. Ini ayat politik lah ni. Yang kata tak ada politik dalam Islam ni kenapa? Kan? Oh, fakta ustaz tak betul. Tak betul, tolong tunjuk dekat mana tak betul. Ustaz kod muka surat, ustaz kod kitab tafsir. H. Zainuddin Hamidi, muka surat 748 disambung 749. Surah ke-47 nama surah Muhammad ayat 22-23. Memang detail lah pun. Kan? Apakah sekiranya kamu berkuasa? Tengok Tuhan sebut. Antufsidu fil ard. Kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Tafsir H. Zainuddin Hamidi menyebut, mentafsirkan ayat ini seperti berikut. Orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran, apabila mereka berkuasa, dengar baik-baik, dengan kuasa yang mereka miliki, beliau menyebut di antaranya mereka akan membina keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Ini dah, mereka akan mengambil kesempatan dengan kuasa yang dimiliki untuk membina kekayaan untuk diri sendiri dan keluarga. Ini zalim namanya. Umar Abdul Aziz begitu berhati-hati ketika menjadi pemerintah, sehingga isteri dia Fatimah datang bertemu dia. Dia tanya, Pak Said, kamu datang untuk apa? Nak bicara tentang apa? Tentang negara atau tentang keluarga kita, anak pinak kita? Tentang anak pinak kita. Sekejap dia kata, dia offkan elektrik milik rakyat, dia buka lampu dia sendiri. Kerana ni nak bercakap soal peribadi, tak ada kaitan dengan negara. Kita Masya Allah hidup bermewah-mewah. Betul tak Pak Said? Kalau dah benda yang kita sebut ni fitnah, saman je, kan dia susah sangat. Saman ya, mana-mana ustaz yang memfitnah pemimpin negara. Kan? Macam-macam dah kita dengar. Sampai anak tiri beli rumah di New York 110 juta. Dia punya hebat. Jadi producer filem pula 325 juta nak menerbitkan filem lucah pula tu. Nah, kerjasama dengan Hollywood. Dia baca sikit tuan-tuan. Fitnah kah? Saman, tak ada masalah. Kan? Cerita begitu, mana dapat duit banyak? Kan? Tak logik tuan-tuan. Nah, kalau anak tiri itu sekadar sebagai banker di London katanya, apa perunding kewangan lebih kurang macam tu. Takkan dalam tempoh 10 tahun boleh bina kekayaan begitu cepat. Ini zalim namanya. Zalim makna meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Kekayaan milik negara bukan milik pemimpin. Patutnya diagih. Tak lama lagi kita dengarlah hadis di ujung, lambat lagi kot. Di antara yang mengundang malapetaka Allah apabila tuan-tuan kekayaan sesebuah negara hanya berlegar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Ini ceritanya. Sebab itu kalau pemerintah ni zalim, apa hukum menentang pemerintah yang zalim? Pak Said, jadi buruh atau tidak? Mufti Perak kata buruh. Peserta demonstrasi 31 Disember yang lalu adalah buruh dan halal darah mereka. Tu dia fatwa mufti, mufti negeri Pasir Berdengung. Saya bukan nak cabar mufti, saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, itu satu kenyataan yang bohong. Mufti pun bohong. Cerita tuan-tuan tengok Kifayatul Akhyar jilid kedua muka surat 122, ataupun tuan-tuan cari Qanun Jenayah Syariah yang disusun oleh almarhum bekas Mufti Sabah Said Ibrahim. Takrif buruh, arti buruh pada muka surat 129. Tulislah. So tuan-tuan tak percaya kat saya pula.
Kan? Saya dengan Dr. Zakir Naik ni lebih kurang je lah. Kan? Cerita dia gitu. Dia hafal kitab Hindu, kita hafal kitab-kitab Arab, kitab-kitab Melayu ni, kan? Siap dengan muka surat. Takkan nak bohong kot. Dengar apa makna buruh, takrif buruh, faham ni dulu. Buruh ni maksudnya segolongan umat Islam yang melawan dan mendurhaka kepada ulil amri, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil dan yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Itu dia takrif buruh. Syaratnya kerajaan fi zaman, pemerintah mesti adil, mesti melaksanakan syariat Islam. Kalau pemerintah itu adil dan melaksanakan syariat Islam, kita menentang dia, memang confirm buruh. Cerita begitu. Yang sekarang kita melihat tak adil, yang kaya raya dia aja. Nampak? Kehidupan rakyat dengan harga barang naik, walaupun kangkung murah, tuan-tuan. Takkan hari-hari nak makan kangkung. Itu bukan makanan asasi. Kan? Cerita begitu. Jadi menentang golongan ini, apakah menjadi buruh? Syaratnya adil dan melaksanakan syariat Islam. Kan? Yang ada hari ini jelas bagi saya memang zalim. Undang-undang yang ada pula undang-undang yang zalim. Saya boleh kemuka beberapa dalil kezaliman pemerintah kita. Pertamanya dalam isu royalti minyak. Kenapa Sarawak ada minyak dibayar royalti? Kan? Terengganu dibayar royalti. Cuma sekarang dia ubah nama wang ehsan. Kelantan ada minyak, dia tak bagi royalti. Kenapa? Tidakkah Kelantan itu sebahagian daripada Malaysia? Ni kalau ada lawyer, tolong rujuk 13/2 Perlembagaan Persekutuan. Dalam soal harta yang terdapat dalam sebuah negeri, tidak boleh diambil kecuali dengan membayar pampasan yang secukupnya. Itu 13/2. Kan saya beritahu, saya macam Dr. Zakir Naik, tuan-tuan. Perlembagaan Persekutuan pun saya hafal. Ini kezaliman. Kita melihat pada tahun 1999 ketika PAS memerintah negeri Terengganu. Di zaman, ingat tak? Apa yang tak ingat? Kerajaan Terengganu sempat mendapat royalti minyak sekali je, 400 juta. Dan lepas itu mantan Perdana Menteri bagi arahan, apa dia kata? Berhentikan bayaran royalti. Adil ke Pak Said? Yang sebelumnya awak boleh bagi? Cuba tuan-tuan tanya sendiri. Ini bukan soal politik, kita bercakap soal keadilan. Sebab tak kena kat kita. Kalau kena kat kita Melayu ni, dia kena kepala dia dulu, baru dia nak melompat. Adil ke? Petronas ada perjanjian pada tahun 1975 dengan negeri-negeri, hasil minyak akan dibayar royalti. Tiba-tiba ditukar pada wang ehsan. Dia tak salur direct pada kerajaan negeri, dia bagi kepada orang dia. Ini yang berlaku. Ini cukup jelas menyalahi Perlembagaan Persekutuan 13/2. Contoh yang kedua, heboh sangat kerana tak bagi buat demonstrasi. Demonstrasi himpunan secara aman dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. 10.1B, semua warga negara berhak berhimpun secara aman dengan tidak bersenjata. Himpunan kita selalu aman, Pak Said. Yang dia buat kecoh polis saya. Dia ni tali barut ni, kan? Dia yang buat kelang kabut. Tengok himpunan bersih 3. Apa mahkamah sebut? Sah. Betul tak? Sah. Yang pelik, sewaktu himpunan bersih 3, polis mengarahkan sesiapa yang memakai baju bersih tu, had kuning tu, wajib ditanggalkan. Dia paksa pula tu, kena tanggal. Tak tanggal dia lanyak, betul tak?
Berlaku. Cuba suruh polis tengok 5/1 Perlembagaan Persekutuan. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Tuan-tuan faham tak? 5/1 Perlembagaan Persekutuan. Kalau wujud undang-undang dalam negara kita yang menyatakan warna kuning tak dibenarkan dipakai oleh rakyat. Rakyat tidak dibenarkan memakai baju warna kuning. Kerana ini untuk sultan, khusus untuk sultan. Kalau ada undang-undang sedemikian, kita pakai, menjadi kesalahan. Sekarang mana ada? Mana ustaz tahu banyak Perlembagaan Persekutuan? Tuan-tuan tahu, saya berkawan dengan hakim. Itu cerita dia, kita kena berkawan. Kan? Kita bukan tahu semua. Tuan-tuan tahu semua. Yang nak komen ustaz tak betul. Saya rujuk pada hakim, saya berkawan dengan lawyer. Ni cerita dia ni, kita sebut zalim. Menentang golongan zalim tak ada masalah. Ni dalam ni. Muka surat 536. Tuan-tuan tengok 536 surah ke-11 ayat 113 Hud. Bolehkah kita bekerjasama dengan golongan zalim? Saya nak baca satu hadis, dua ayat Quran. Ini asyik-asyik hadis Quran, Quran hadis Quran. Komen pula. Apa ustaz ni? Sikit-sikit Quran hadis Quran. Itu nak rujuk apa? Kita Hindu. Kita bukan Hindu. Bahlulnya manusia. Nak suruh rujuk kita Kristian, Injil. Ni apa punya orang Melayu ni? Ni bukan Islam, ni Melayu. Tolonglah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Ingat ayat ni, ayat ke-22 surah ke-39 Az-Zumar. Islam hanya akan bertapak dalam jiwa seseorang, syaratnya belapang dada. Dengar dulu, jangan terus kritik. Ustaz ni tak betul, ustaz tu tak betul, kan? Cerita gitu, kan? Saya tak ada masalah tuan-tuan. Kalau AJK surah section 7 merasakan tak sesuai kuliah saya, bagi tahu ya, tak ada masalah. Malu nak bagi tahu dengan mulut di zaman SMS. Dia ustaz, kan? Dalam bahasa Inggeris minta apa? Regrets to inform the committee has decided to terminate your service. Saya pun faham Inggeris, kan? Kan? Ya. Ceritanya tak ada masalah. Koklah nak cakap mulut malu, kan? Payahlah malu nak cakap dengan ustaz. SMS. Maaf ustaz, AJK Masjid telah memutuskan untuk menangguhkan kuliah ustaz, kan? Saya pun balas balik, aku pun tak kelapa nak datang. Selesai masalah. Saya pun tak malu SMS. Tak tengok pun muka Hafiz Zaman. Contoh, tak ada masalah, kan? Saya jenis saya jelas, tak ada nak selindung-selindung. Itu bukan style saya. Bukan baru 2 hari saya berdakwah, baru 20 tahun, kan? Cerita dia. Kena bercakap yang benar tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ini perintah Allah ke atas orang beriman. Surah Al-Ahzab ayat 70, surah ke-33. Cakap benar. Tuan dengar di sini. Ayat tadi Al-Ahzab ayat 70. Wattaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Kita bercakap jangan fitnah, cakap fakta. Ni nak bukti kezaliman. Pemerintah yang zalim boleh lawan? Bolehkah kita bersekongkol dengan kezaliman? Kita baca dulu ayat Quran muka surat 536. Ni kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Apa maksud jangan cenderung? La tarkanu, jangan cenderung. Cenderung tu apa maksud? Kalau kita faham, kalau cenderung pun kita akan disambar api neraka. Kalau sokong balik awal. Kita dengar sendiri ni. Ni kupasan ulama Malaysia 536. Yakni janganlah kamu wahai orang-orang Islam bersahabat.
Ini tafsiran. Bersahabat dengan golongan zalim tidak dibenarkan kecuali untuk berdakwah atau bekerjasama. Bekerjasama atau apa dia Pak Said? Apa maksud bekerjasama? Sokong lah. Bekerjasama atau bersubahat, konspirasi, kan? Nampak tak? Nak jatuhkan orang tu, nak aibkan orang ni, jangan bersubahat, tak boleh. Ataupun menyetujui perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya. Ni macam setuju ya, tak nak lawan pun. Cuba tengok hadis Muslim yang lain. Nabi bagi tahu, hendaklah kamu tolong orang yang zalim. Sahabat keliru. Apa maksud tolong orang zalim? Nabi jawab, hentikan kezalimannya. Itu cerita hadis Muslim jilid pertama Riyadhus Salihin. Pak Said, tolong orang zalim bukan sokong dia Pak Said. Hentikan kezaliman yang dilakukan oleh dia. Kita dengar hadis Muslim, inna syarrar ri'a'il utama fa iyyaka an takuna minhum. Sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin ialah pemimpin yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka janganlah kamu tergolong dari kalangan mereka. Tengok, Nabi sendiri pun melarang. Jangan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Jangan menyokong mereka, jangan bekerjasama dengan mereka, jangan bersetuju dengan tindakan mereka. Tolong orang zalim, hentikan kezaliman dia. Itu cerita dia. Untuk melengkapkan hadis dan ayat Quran tadi, saya kemukakan dari Quran ayat 22-23 dalam surah As-Saffat. Ayat ni jelas. Ayat ini menyatakan kesudahan orang zalim dan orang yang menyokong kezaliman mereka. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Allah akan memerintahkan pada malaikat, wahai malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sama keadaan seperti mereka ataupun yang sehaluan seperti mereka, dan apa yang mereka sembah selain pada Allah, dan tunjukkanlah pada mereka jalan menuju ke neraka jahim. Itu kesudahan tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang zalim Pak Zaid dan yang menyokong yang sama keadaan seperti mereka. Tuan-tuan bayangkan, tengok dalam ayat yang lain, duduk dengan orang zalim pun Tuhan tak bagi duduk semeja. Ingat tak ada ke? Zalim ni makna meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Contoh, ada sekumpulan ni dia membicara dan dia menghina Islam. Kita datang duduk semeja, kan? Dia mempelekehkan Quran, sunnah dan sebagainya. Kita duduk sekali dengan dia. Allah larang tu. Cuba buka An-Nisa 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an iza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. An-Nisa 140. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran apabila, dengar Pak Said, dan apabila kamu dengar ayat-ayat Allah dikufuri, diperlekeh, dipersenda-sendakan, maka janganlah kamu duduk bersama-sama mereka. Hai, tu duduk semeja dengan golongan yang hina Islam tak boleh, dilarang ni. Ada syarat. Kalau nak duduk kena tegur. Itu kata ulama. Kalau duduk juga kerana dia nak belanja sate kajang pula sedap. Kena chicken chop kan? Kerana nak makan chicken chop, dia hina Islam, kita tak tegur dia. Allah kata kamu dengan dia sama je. Kamu tu jadi apa? Jadi munafik. Yang hina kafir, zalim lah.
Kecuali bila kita datang Pak Syed, saya duduk-duduk, dia pun tak hina dia Islam. Dia pun tak berani condemn Islam sebab dia tahu kita pendakwah. Dia pun cerita tentang Barclays Premier League. Tak apa. Dia beritahu Arsenal sekarang top of the table. Kan? Second dia kata apa nama, Manchester City. Third Chelsea. Fourth Liverpool. Ustaz hafal semua tuan-tuan, jangan main-main. Perbezaan mata semua satu-satu kan. Kan? Jangan main-main. Kan? Yang ni Dr. Zakir Naik pun tak boleh. Roger Federer kalah dengan Rafael Nadal. Nak buat macam mana? Kan? Cerita dia. Dia cerita bab tu boleh. Dia tukar topik boleh. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sehingga mereka mengubah perbualan mereka. Kalau mereka tetap juga menghina Islam, kita duduk dengan tidak menegur, innakum idzam mithluhum, kamu sama seperti mereka. Kita jadi munafik lah. Sebab tu kezaliman ini bukan ajaran Islam. Sebab tu pemerintah yang zalim, paling tidak pun macam Nabi kata tadi, hentikan kezaliman mereka. Bagaimana nak hentikan kezaliman mereka? PRU 14 jangan lagi angkat dia orang. Tapi orang Melayu tak mau. Orang Melayu ni bukan Melayu Shah Alam Pak Syed, Melayu Sungai Petani. Shah Alam sama Pak Syed. Tak mau perubahan. Semalam saya pergi ceramah satu surau. Saya suka pergi awal sebab saya nak tengok kitab-kitab apa yang ada. Ada satu tafsir suratul Luqman, ayat yang ke-13. Seorang ulama tafsir. Apa yang dia sebut macam saya sebut, tak ada beza pun. Soal syirik. Dia sebut syirik di antaranya apabila kita meyakini rezeki kita adalah pemberian makhluk. Makhluk yang menentukan rezeki kita. Syirik solat tak jadi. Yang kedua, dia sebut apabila kita meyakini pula undang-undang ciptaan manusia lebih baik pada undang-undang Allah. Syirik. Saya kata sama macam aku cakap, tak ada beza pun, kan? Kita ulang sekali lagi. Kalau ada siapa tak puas hati lagi, boleh lah nak komen. Ni tafsir Dr. Hamka ni cetakan baru pasal. Juzuk ke-8 muka surat 151. Cuba dengar. Macam mana seseorang tu batal iman dan Islam dia. Kita orang Islam tak yakin dengan Islam, pelik itu. Bukan tuan-tuan lah, tempat lain lah. Cuba tuan-tuan dengar. Apabila ada keyakinan bahawa ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, kafirlah orangnya walaupun dia masih sembahyang. Ni muslimat ni. Ni saya sebut ni bukan nak bohong. Juzuk ke-8 muka surat 151, surah yang ke-6 Al-An'am ayat 159, tafsir Dr. Hamka. Sebab ini cetakan baru. Cetakan lama muka surat 182. Niat terbaru. Apabila ada keyakinan bahawa ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, kafirlah orangnya walaupun dia masih sembahyang. Kita orang Islam mesti yakin. Macam Tok Imam baca tadi lah. Tok Imam pun balik dah. Tok Imam baca tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru billati allati wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Fusilat yang dia baca tadi ayat 30 tuan-tuan, surah ke-41 ayat 30. Dia berhenti dekat ayat 33. Ustaz ingat tuan-tuan, bukan nak bohong. Tuan-tuan jangan dengar saja tu imam baca tah pun dia faham ke tak, kita pun tak tahu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang menyatakan dengan penuh keyakinan Tuhan kami ialah Allah. Tanam yang ni dulu tuan-tuan. Kalau pandai baca Quran pun, kalau benda ni tak bertapak dalam jiwa, tak jadi. Tuhan kami ialah Allah. Tuhan tu yang bagi rezeki kat saya. Undang-undang Tuhan tu lah yang terbaik, yang paling adil. Tanam yang ni dulu, bukan suruh baca.
Kalau keyakinan kita sedemikian rupa, tatanazzalul alaihimul malaikah. Jangan bimbang di zaman kat mana kita duduk, kita akan didampingi oleh malaikat. Sebab kita yakin dengan Allah. Nampak? Cerita, tuan-tuan baca tafsir Dr. Hamka. Ayat ni memang menarik. Bagaimana seorang yang soleh yang dipenjara. Kesalahan dia tak tahu sebab apa. Tapi yang peliknya, kalau ada saya baca. Yang tu kat sana almari tu, tuan-tuan tengok sendirilah. Sebab Fusilat ni dekat ujung-ujung. Dia mungkin juzuk 27, 28 tu. Di sini tak ada. Cerita dia gitu. Jaga akidah penting ni. Faham? Ni pada mana? TV3. RTM. Ceritanya. Kalau bagi peluang saya muncul kaca TV, tuan-tuan, saya cukup syok. Aku nak rembas kau-kau ni. Betul. Saya nak kod semua ni. Biar siapa nak petikai. Bukan saya bohong, tuan-tuan dengar tadi tu saya baca tu. Kita mesti tanam keyakinan kita. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan dengan penuh keyakinan, Tuhan kami ialah Allah. Masya Allah. Tuhan itulah bagi rezeki kat saya, tuan-tuan, pada tuan-tuan dan perempuan. Undang-undang Tuhan itulah yang paling adil. Nampak tak? Sebab itu bila pemerintah itu zalim, kita tak boleh bersekongkol dengan kezaliman mereka. Ayatnya jelas, muka surat 536. Kemudian syarat yang kita tidak boleh menentang pemerintah ialah yang melaksanakan syariat Islam. Dan saya heran, tuan-tuan, kenapa Mufti Perak tidak tegur pemerintah kita, kerana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Hukum menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah murtad. Jangan main-main. Nampak, tuan-tuan? Puak-puak yang cakap bid'ah ni pun satu hal juga. Dalam soal-soal ni dia tak berani kata bid'ah. Dia duk cerita yang remeh-temeh di zaman. Baca Yasin malam Jumaat. Ni, apabila syariat Islam diketepikan, syariat Islam dipindah dengan undang-undang ciptaan manusia, tak jadi bid'ah ke? Kafir. Tuan-tuan cari kitab hadis 40 Matan Arba'in Syekh Mustafa Abdul Rahman, muka surat 200 cetakan Rumi, muka surat 201 cetakan Jawi. Cuba tengok apa dia sebut yang menyebabkan seseorang itu murtad. Apabila menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Di Malaysia, berjudi tanpa lesen haram. Betul tak? Kalau berjudi ada lesen, apa, tuan-tuan? Hailam. Sebab hailam boleh makan mi hailam. Faham tak? Mana mufti? Apa saya cakap tak betul ke? Saya boleh bawa kitab hadis 40, nah mufti hang tengok sendiri. Cerita dia kan. Sebab tu kena berani bercakap. Ni nak cakap pun takut. Jangan nak cakap, nak dengar pun takut. Pelik semua. Hak bercakap pun tak takut, tuan-tuan. Hak nak dengar pula bimbang. Lama aku tak berani. Syarilung, wassalamualaikum, balik. Bunyi pun macam Telekom, Salkom. Nak pergi bayar bil belum bayar lagi. Aduh, yang cakap pun tak takut. Baru 20 tahun berdakwah, tapi tak takut pun. Tuan-tuan tengok muka saya, ada muka penakut ke? Saya dalam khutbah pun saya cakap macam ni, tuan-tuan. Khutbah Jumaat. Tuan-tuan nak dengar khutbah saya, kau pergi utara. Utara memang tak ada tapis. Semua saya keluar habis. Selangor ni saya kesian juga, takut AJK tu takut. Tengok muka AJK pun, sebut nama Syarilung nak diundang berkhutbah Jumaat, dah pengsan dah. Nazir pengsan. You suggest apa tadi? Ustaz Syarilung. Dengar Syarilung pengsan lah. Bangun-bangun, siapa tu tadi? Syarilung. Koma terus. Aduh, ustaz yang baca khutbah tak ada masalah, relax lah. Kan? Cerita takut tak habis-habis. Tu pun kalau tanya nak masuk syurga, nak masuk. Aduh, di zaman.
Aduh, orang yang cakap pun tak takut, yang nak dengar pula takut. Terdengar nak komen, ustaz ni tak betul fakta. Tolong perbetul kat mana yang tak betul. Kita secara gentleman, saya terima, tak ada masalah, saya open minded. Kalau benda tu mungkin fakta saya tak betul, saya ucap terima kasih. Kita perbetulkan fakta yang tidak betul, betul tak? Kita kena berlapang dada tuan-tuan, kita bukan perfect. Baik, contoh, mana ada syariat Islam yang dilaksanakan dalam negara kita? Tak ada. Macam yang saya sebut tadi, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, batal iman dan Islam. Baik, kita ambil dalam kes murtad. Mufti Perak pernah mendakwa gejala murtad dalam Malaysia ni amat menakutkan, dan dia mendakwa 250,000 orang murtad. Saya tak lupa tu kenyataan dia. Mungkin ada, saya simpan keratan kenyataan dia tu. Ingkis lah, ingkis kan. Dia dakwa saya di mahkamah memfitnah dia, kita keluarkan tu ni, keratan ni ada kan, kenyataan awak, akhbar ni melaporkan kan. Dia kata ni bukan utusan lawyer, ini harakah, saman harakah lah, bukan susah sangat, betul tak? Baik, dia mendakwa 250,000 orang murtad. Tapi kenapa dia tak pernah tanya Pak Said, kenapa begitu mudah murtad ni berleluasa dalam negara? Kita quote balik dalam Malaysian Journal Law. Tuan-tuan baca tak? Kena baca. Satu ketika dulu, zaman Tun Saleh Abbas, saya tak ingat dah nama wanita Tionghoa yang berumur mungkin 17 tahun 9 bulan. Pak Said try recall balik tengok. Dia memeluk agama Islam tuan-tuan, wanita Tionghoa 17 tahun 9 bulan. Lalu bapa dia jadikan kes, bawa ke mahkamah kes ini kerana anak saya telah diislamkan. Dalam Malaysia 12/4 Perlembagaan Persekutuan, hanya yang berumur 18 tahun, genap 18 tahun dan lebih, 18 tahun ke atas, baru boleh tukar agama. 12/4. Agama bagi seseorang, agama bagi seseorang yang kurang daripada 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya. Jadi si gadis Tionghoa ni 17 tahun 9 bulan atau 6 bulan, saya tak ingat. Tu saya nak balik, saya nak check balik Malaysian Journal Law. Saya pun baru teringat kes ni. Kemudian Tun Saleh Abbas ketika itu yang menjadi hakim. Kes ini dia pegang. Pak Syed tahu tak? Tun Saleh Abbas sengaja delay kes ni kerana nak menyelamatkan akidah wanita Tionghoa ni. Dia sengaja delay nak bagi genap 18 tahun. Bila 18 tahun tak ada masalah, bapak dia tak boleh buat apa-apa dah. Selagi bawah pada 18 tahun, peruntukan 12/4 menyebut jelas, agama si budak ni kena ikut agama ibu bapa dia. Akhirnya si bapa wanita Tionghoa ni, gadis Tionghoa ni, dia menulis surat minta campur tangan Dr. Mahathir Mohamad kan. PM intervene atau interfere, dia masuk, dia campur tangan. Akhirnya budak tu murtad semula. Dan itulah di antara faktor pemecatan Tun Saleh Abbas. Tuan-tuan pergi tanyalah dia, betul tak? Itu di antara faktor pemecatan beliau, kerana delay kes ni. Kita nak tanya mufti-mufti, kenapa tak bagi nasihat? Bahaya ni. Selagi 12/4 ini wujud tuan-tuan, selagi itulah gejala murtad akan berleluasa. Jadi kita nak tanya mufti, sesiapa yang menyokong mengangkat golongan ini sebagai pemerintah, apakah mereka tidak dipertanggungjawab di hari akhirat apabila berlaku gejala murtad? Macam mana boleh murtad? 12/4 ada peruntukan, boleh murtad. Takkan Tuhan tak tanya, kamu daripada mana? Malaysia. Dia tanya Pak Syed, Pak Syed, Syed orang mana? Malaysia. Siapa pemerintah kamu? Sekian. Siapa undi dia? Saya, Pak Syed kata.
kullu nafsin bima kasabat rahina, surah ke-74 ayat 38 Al-Muddathir. Ingat, setiap jiwa dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab. Ada lagi ayat menyokong, yauman nad'u kulla unasim bi imamihim, Al-Isra surah ke-17 ayat 71. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama dengan pemimpin-pemimpinnya. Itu dia. Jangan main-main. Siapa pemimpin kita? Siapa yang kita angkat sebagai pemimpin? Ikutlah dia. Takkan tak dipertanggungjawab. Ni gejala murtad kerana 12/4. Yang mufti pakat diam, sibuk sungguh dengan buruh, menghalalkan darah pula. Kalau kita bercakap itu pasal confirm akan didakwa di bawah akta hasutan. Laporan polis dibuat ke atas beliau di seluruh negara, tuan-tuan. Ada polis ambil tindakan? Tak ada. Cuba saya yang bercakap, tuan-tuan. Kan? Saya sampai kat rumah, polis dah ada dah. Polis lagi cepat ke saya? Ustaz, sila ambil pakaian 2-3 helai, nak bawa pergi balai. Kan? Inilah, tuan-tuan, kezaliman pemerintah kita. Kan? Berapa orang berani cakap macam ni? Cakap. Yang tak nak cakap, duduk diam, jangan komen. Kan? Saya dari dulu macam tu, saya punya prinsip. Qulil haq walau kana murad. Hadis ni dhaif. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Tak apa, kita cakap hadis sahih. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqulal haq idza alimahu. Ketahuilah, janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mengetahuinya. Kamu tahu benda ni tak betul, benda ni syirik, benda ni murtad, kenapa kamu berdiam dulu? Cakap. Boleh? Inilah, tuan-tuan, bahaya terlalu mewah. Bila pemimpin hidup dalam serba mewah dengan menggunakan harta benda negara, alamat hancurlah negara tersebut. Untuk menguatkan hujah saya lagi, ikut tuan-tuan tak puas, kita rojok pula tafsir Profesor Mahmud Yunus. Ada. Pada muka surat 95, surah ketiga ayat 161. Kisah fitnah yang dilemparkan oleh golongan munafik ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan Badar selesai, tuan-tuan, tamatnya peperangan Badar, semua kita tahu Islam mendapat kemenangan. Bila perang, tuan-tuan, ada harta ghanimah, harta rampasan. Lalu bila Islam menang, harta rampasan banyak. Belum sempat diagih-agihkan, ada satu barang hilang dalam simpanan. Ada dua yang saya baca. Pertamanya, permaidani merah. Sebahagian kata bukan permaidani merah, topi merah, topi FRU. Kan? Lalu golongan munafik ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka mendakwa yang curi itu Nabi. Ni pemimpin yang suka mengambil kesempatan ni. Ni puak-puak munafik. Ada pula Nabi mengambil kesempatan, mentang-mentang dia pemerintah, pemimpin utama, dia nak mengambil kesempatan. Akhirnya Allah turunkan ayat yang saya nak baca, muka surat 95. Tuan-tuan tengok asbabun nuzul, memang cerita dia samalah macam ni. Wa ma kana linabiyyin ayyaghullah wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah turunkan ayat ini muka surat 95 insya-Allah. Allah turunkan ayat ini dengan menyatakan tidaklah seorang nabi itu berkhianat terhadap harta rampasan. Dan barang siapa yang mengkhianati apa saja yang diamanahkan kemudian kita khianati, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan barang yang dikhianatinya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Allah akan memberi balasan setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Itu segi makna.
tafsir. Tuan-tuan dengar lihat. Ini ayat politik ni. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara. Ni tuan-tuan. Pemimpin lah. Kan? Pegawai-pegawai kerajaan. Jaga-jaga. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus, adil menurut mestinya. Kadang-kadang sumbangan-sumbangan ni Pak Syed yang kepada banjir-banjir, mangsa banjir tak sampai. Hak tak kena banjir pula dapat. Ni di kampung di Sungai Petani tuan-tuan. Dia nak bagi pun dia pilih pula. Kampung tu hari tu semua kena. Kita contoh ada 50 buah rumah Pak Syed. Yang dapat 40 lah. Hak 10 lagi tidak diberi sumbangan. Pasal apa? Orang pakatan rakyat. Adil kan ni? Ni tengok dia sebut. Ni harta benda negara, bukan bapak hamnya. Kalau buang bapak kamu nak joli lantak api lah. Kamu joli orang rakyat, tak betul lah. Bahagi dengan adil, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dalam Quran pun ada fair distribution of countries wealth. Ini tuntutan dalam agama. Tak kira hang Cina kan, hang India, hang Melayu, hang rakyat aku. Yang kata adil tu macam ni. Bukan kata adil, contoh sahabat ni miskin, bagi seorang 1,000. Melayu kata adil kan? Tak betul. Kalau sahabat ni dia ada keluarga dia besar, sebuah rumah dengan dia isteri 5 orang, miskin. Sahabat ni suami isteri je. Contoh lah, anak tak ada, sama-sama miskin. Bagi dia ni 1,000, bagi dia ni 500. Adil lah. Dia perlu cakap 500 ya. 2 suami isteri apa perlu 1,000. Melayu dia kata mesti bagi sama banyak, sama rata. Itu komunis tuan-tuan, sosialis. Sama rata ni bukan ajaran Islam. Islam adil. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempat. Sama-sama miskin, tapi keperluan kawan ni mengatasi kawan ni. Dia ni mesti bagi lebih lah. Walaupun dia Cina, walaupun dia India, dia rakyat kita. Kita berlaku adil. Ayat untuk berlaku adil ada tak? Ada. Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu hampir kepada takwa. Itu yang berlaku di kampung dekat rumah saya. Rumah saya alhamdulillah lah. Selama duk jadi banjir besar tak pernah lagi lah. Cuma rumah saya kena sekali lah ribut. Itu kena. Itu KO. Banjir alhamdulillah sebab kami tinggi. Hari 1 tahun tu tahun 1998 tuan-tuan, 3 hari kami terkepung tak boleh keluar. Macam laut tu, Masya Allah, hujan 1 hari 1 malam. Itu memang bala. Bayangkan tengok satu kampung dilanda banjir, tiba-tiba 10 buah rumah tak dapat. Adil lah. Kerana apa? Cek-cek, orang pakatan rakyat. Ini yang kita duk lawan ni. Bagi tahu mufti, adil ke? Bukan harta kamu, tengok dia kata, supaya membahagikan dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya, dan sekali-kali jangan korupsi, berlaku curang. Kerana meskipun ia akan terlepas dari hukuman dunia, ia tidak akan terlepas dari hukuman di akhirat. Kalau siapa-siapa kata, hei ini dunia ya, habis-habis saya boleh kemuka dari Quran Al-Ankabut ayat 4. Tuhan tanya kita, Tuhan tanya kepada orang yang suka buat kejahatan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Surah ke-29 ayat yang keempat Al-Ankabut. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka mereka akan terlepas pada azab kami? Amat buruklah apa yang mereka tentukan. Terlepas di dunia mungkin terlepas, sebab peguam negara pun orang dia, dakwaan terpilih. Dah lah agensi CIA pula tu, Mahathir kata. Bukan saya kata Pak Syed kan, Mahathir mendakwa ni, peguam negara ni agensi CIA ni. Tapi apa tindakan? Tak ada. Negara kita ni apa nak jadi dah tak tahu. Sebab tu saya nak suruh kembali pada Islam, politik Islam, baru keadilan tu tertegak, baru hilang kezaliman, baru negara makmur.
Tak pelik kan tuan-tuan, negara kita Allah kurnia dengan bermacam-macam nikmat, tapi rakyat hidup bukanlah sengsara lagi, menjurus ke arah tu. Katanya Jun ni kalau naik lagi 10 sen minyak, balik awal. Ustaz pun tak pun datang, jauh sangat. Dah berapa tol pula naik nanti pi zaman, balik awal. Katanya nak naik lagi. Kalau minyak naik, segala-galanya naik dah tuan-tuan. Masa tu memang confirm lah kena makan kangkung hari-hari. Bagi mufti lah makan kangkung. Pemimpin hidup bermewah, semuanya percuma, free. Private jet sampai ada 5-6 buah. Betul tak? Masya Allah. Sekali penerbangan 27,000. Apa salah naik flight biasa sudahlah. Saya naik flight biasa pun sampai KL. Kalau tak sampai pun tak apalah, qalu inna lillah, selesai masalah. Naik kapal terbang Firefly, kalau berasa bimbang, talqin siap-siap. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh, ini nak naik mewah, private jet kan. Kalau domestik ni naiklah mas, first class cukup lah kan jimat, wang negara ni dia sebut ni. Harta benda negara kena jaga. Kalau harta kamu lantak api lah kan. Ada sahabat-sahabat kita yang mewah-mewah kan, dia naik pergi mana? Pergi Madinah. Teringat lama tak semayang di Madinah Pak Syed. Dia ambil flight pergi solat Jumaat, lepas solat Jumaat patah balik. Tak apalah duit dia kan, dia kaya lantak api lah kan. Ini duit orang ramai, taxpayers ni kan. Jadi cerita begitu tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, inilah yang mengundang malapetaka Allah, negara akan hancur. Yang keduanya ialah disebut wal bataru, terlalu mewah. Saya bimbang tuan-tuan, pemimpin ni untuk mengakhiri. Pemimpin yang kalau hidup bermewah-mewah, pemimpin yang tak ada ilmu agama, kita bimbang sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Suratul Waqi'ah, surah 56, ada 96 ayat. Ayat yang saya nak baca ayat 45 dan 46. Saya bimbang Pak Syed, kalau pemimpin negara macam ni sifat mereka, saya cukup bimbang. Makna kita mengundang malapetaka. Siapa ingat ayat 45? Muslimat ingat macam mana bunyi ayat tu? Macam mana? Ayat 45 bunyinya innahum. Betul tak? Ayat 45. Innahum kanu qabla dhalika mutsrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Ada kan? Sesungguhnya mereka ini, kata Allah, yani sewaktu hidup di dunia dahulu mereka hidup bermewah-mewah. Tu yang bimbang tu. Kerana tak ada ilmu agama, hidup dan serba kemewahan. Wa kanu yusirru na'lal hinthil azim. Mereka terus-menerus terjebak dengan dosa-dosa besar. Nampak? Soal halal haram tak penting, yang penting kaya. Kan? Menindas pun tak kisah, menipu pun tak apa, merampas harta rakyat pun tak peduli. Jangan. Kan? Ini cerita orang-orang kaya yang tidak beriman. Yang beriman tak ada masalah. Hasil kekayaan dia dengan titik peluh dia, kan? Dia ambil first class flight pergi ke Madinah, patah balik lepas solat Jumaat, itu dia punya pasal, duit dia. Kan? Dia tak tipu rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah to be continued. Takat tu saja. Dia ada 6 jahanam ni. Baru cerita 2 saja. Kita baru bunuh 2, ada 4 lagi. Kan? Tapi malangnya bulan depan saya tak datang KL. Kita bertemu March lah. Tu pun kalau AJK Surau suka. Kan? Kalau rasa tak suka kan, SMS macam tadi lah. Dia ustaz, regret to inform. Kan? Tak ada masalah. Kan? Cerita gitu. Jadi terima kasih. Ribuan kemaafan. Terkasar bahasa sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa.